Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dan banyak kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi junjungnya terima kasih yang timur daripada hati kita demi untuk keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mencurahkan kepada kita di hari yang ke-13 kita berpuasa di dalam bulan Ramadan 1432 Hijrah ni. Alhamdulillah kita mari mendengar sedikit ajaran Nabi ataupun ajaran Islam yang menjadi faedah kepada diri kita semua dan insya-Allah akan menjadi kebaikan kepada kita buat selama-lamanya insya-Allah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kewajipan di dalam kehidupan kita ni banyak. Hampir tidak ada masa yang mencukupi untuk kita nak pergi menunaikan tugas dan tanggungjawab kita. Tetapi sekadar apa yang saya akan sebut ni adalah menjadi sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab yang segianya bagi setiap orang Islam mengerjanya dan membuatnya mengikut qadar yang dia boleh buat. Yang pertamanya, jadikanlah bacaan Al-Quranul Karim sebagai wirid harian tak kurang daripada 1 juzuk tiap-tiap hari. Ini adalah kewajipan bagi setiap orang Islam kalaulah boleh dia baca sejuz sehari. Yang keduanya, elok bacaan ataupun mendengar Al-Quranul Karim secara tadabbur. Maknanya secara perhati semolek-moleknya kita dengar Al-Quranul Karim. Dan di samping tu hendaklah kita banyakkan juga membaca hadis-hadis Nabi. Kalau sekiranya boleh kita hafal hadis-hadis Nabi mengikut qadar yang kita kuasa. Kalau sekiranya kita tak boleh, maka kita dengarkanlah Quran dan dengar hadis. Jadi banyak di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, belajarlah kitab-kitab tauhid dan hukum jawabnya di dalam ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Ini adalah menjadi satu ilmu yang kita mesti belajar juga, iaitu ilmu tauhid. Bagaimanakah kita nak berakidah dengan akidah yang betul? Nah, kita tak sadar peganglah katanya puak tu puak ni akidah tu pasal itu akidah pasal ni. Kita ambilnya akidah Nabi. Jadi apabila Nabi pergi pasal mana, Rasul pergi pasal mana, maknanya kita nak pergi pasal itulah. Dah tak ada dia katanya puak salah, puak khalah, puak kaum muda, kaum tua, orang tu pergi kitab tu, orang ni pergi kitab ni. Kita tak ada kena banyak bicara. Kita ambilnya hak Tuhan royak pasal mana, hak Nabi royak pasal mana, hak tauhid, maka kita pergilah pasal itu. Dan ada kitab-kitabnya, insya-Allah akan menjadi pandume kepada kehidupan kita di dalam berpegang dengan ilmu tauhid. Yang keempat, segera memeriksa kesihatan badan secara umum. Dan kalau sekiranya kita ni tidak ada penyakit, alhamdulillah, perlu kita syukur banyak kepada Allah Taala kita tak ada penyakit. Tapi kalau sekiranya ditakdirkan Allah kita ni ada penyakit sikit sebanyak, maka kita kena cepat-cepat rawat, perubat penyakit kita. Jangan penyakit tu duduk lama di dalam tubuh badan kita sampai ke berjakit ke anggota-anggota lain. Sama ada hak luar ataupun dalam kita. Yang kelima pula, jangan melebihi sangat minum kopi. Minum kopi ni maknanya kita minum Nescafe kita campur dengan susu tu. Tu memang tak baik. Ataupun minumnya yang kalau bahasa Sia dia panggil nam adlum. Minumnya yang ada gas dalam tu, seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, Pepsi dan sebagainya. Ini adalah bukan sahaja memudaratkan tubuh badan kita, bahkan sebahagiannya iaitunya kita menyokong orang-orang Yahudi ataupun seteru-seteru Islam yang ambil daripada hasil hak orang-orang duk beli Pepsi, Coca-Cola, Sprite itu, duk ambil, duk pergi bantu
pertubuhan-pertubuhan yang nak menghentam ataupun nak menghancurkan orang-orang Islam itu sendiri. Bermaknanya kalaulah kita yang selalu minum kopi ataupun minum Nescafe ataupun minum teh tu tak, kita kurang sikit. Bukan tak boleh minum benda ni, tapi di segi kesihatan ni memang tak molek benar lah kalau sekiranya kita selalu nak minum jenis-jenis pesan itu. Terutamanya air-air yang bercampur dengan gas yang kita duk makan, duk minum tak. Lepas tu dalam masa yang sama, jauhilah sama sekali daripada mengisap rokok. Rokok tu memang tak molek juga. Saya nasihat kepada diri saya sendiri dan ikhwah sidang pendengar yang dihormati sekalian, kalaulah boleh kita ambilkanlah pedoman di dalam bulan Ramadan ni untuk kita insaf dan kita sedar untuk kita tinggal isap rokok. Oleh kerana rokok ni boleh katakan seluruh ulama di zaman sekarang ni mengatakan rokok adalah haram. Lepas tu doktor pula pakat royak kata rokok adalah memberi kemudaratan, akan menimbulnya kemudaratan di dalam tubuh badan orang-orang yang mengisap. Cuba kita tengok di kotak rokok dak. Siapa rokok tu dia buat belakang dengan gigi cemang, hati penuh, muka huduh. Tapi masya-Allah orang-orang yang masih lagi duk tak boleh berhenti isap rokok, dia masih lagi duduk isap rokok sebagai cara hidup dia dak. Kalau jadi tak ada rokok tu payah nak tinggal. Yang kenanya, jagakanlah kebersihan pada segala tempat, pada setiap tempat, terutamanya di tempat duduk kita, rumah kita, tempat kerja kita, tempat makan kita, tempat kita tidur. Kita kena jadi bersih semua. Sebab Islam ni bab mula-mula sekali yang Islam ajarnya iaitu kebersihan. Maka kita ambilkanlah kebersihan ni sebagai cara hidup kita. Rumah kita tak mesti katanya rumah comel, rumah baru, tapi bersih tu adalah penting. Jadi kita apabila kita nampak sarang-sarang laba, tengok ada tempat-tempat yang kabuk banyak, cemar banyak, kita selalunya sapu. Jadi rajin kita sapu tempat kediaman kita, tempat kerja kita, barulah selera kita nak duduk pun rasa semangat, kita nak kerja pun rasa semangat. Nah, kalaulah boleh kita ada duit sikit-sikit, kita beli gambar-gambar yang apabila kita tengok gambar tu rasanya seronok hati ataupun rasa segar, sedap mata memandang. Kita beli, kita tepek. Nah, gambar-gambar sebagainya adalah memberi satu rangsangan di dalam kehidupan kita. Bila kita tengok gambar di samping kita duduk saja tu, tergambarlah katanya sedap tengok. Sebab tu bila kita tengok di dalam ayat-ayat Quran pun gitu juga. Allah Taala suruh manusia tengok, fanzur ataupun unzuru ataupun hadza khalqullah. Tuhan pun ayat di dalam ayat-ayat Quran suruh manusia ni tengok, manusia ni perhati ataupun tengok, katanya inilah adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, comelnya Allah Taala jadikan makhluk-makhluknya. Apabila kita ambil, kita tepek dalam tempat kerja kita, di dinding rumah kita dan sebagainya, dia akan memberi semangat-semangat baru kepada kita, terutamanya warna-warna hijau dan sebagainya. Yang ketujuh, hendaklah kita ni selalu kecek benar dan jangan sekali bohong. Bermaknanya dalam Islam ni dia ajar kita supaya kita ni selalu benar. Walaupun kita adalah kita doa nak helah kau tu, nak helah kau ni, tapi janganlah kita sama sekali kecek bohong. Dengan sebab Islam titik berat benar hubungan kecek bohong ni. Royak jangan kamu kecek bohong, jangan kamu kecek bohong. Berartinya dalam Islam ni suruh kita kecek benar dan suruh kita setiap patah yang kita buat tubik daripada lidah kita tu adalah hak benar. Walaupun orang kadang-kadang tak boleh terima alasan kita dan headphone kita, tapi kita bila kita kecek benar, insya-Allah dia akan menjadi kebaikan kepada kita. Yang ke-8, tunaikanlah segala perjanjian. Dan kita janji dengan orang, hendaklah kita tunaikan
perjanjian kita. Jangan cuba menyalahinya walau bagaimana sekalipun. Sebab janji ni adalah penting. Kita orang janji dengan orang, kalau lah orang duk tunggu kita, memang dia duk rasa katanya dia ni nak tunggu ketibaan kita. Tiba-tibanya kita ni tak rasanya tak setunai janji kita. Kita buat tak pergi, buat tak tahu bahawa nanti belakang hari kita nanti nak dakwa kok tu, nanti nak helah kok ni. Memang kalau lah sekiranya kita ni tak boleh pergi sungguh. Kita pakai royak selalu kata kita tak boleh pergi. Kalau lah kita boleh pergi, kita selit dengan perkataan insya-Allah. Tu lebih molek. Dengan sebab apa? Kemungkinan hak kita duduk tak siap-siap dah kata nak wis hafal masa tu, nak waktu tu nak wis hafal. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita pergi sampai sekerat tergendala kok tu kok ni di tengah jalan dan sebagainya. Hak ni adalah benda hak setiap orang tu memang tak tahu kata gapo nak berlaku di masa lagi akan datang. Tapi apabila dia janji, hendaklah dia tunaikanlah janji dia sebanyak mungkin. Sekadar dia boleh buat, maknanya usahakanlah tunaikan janji itu. Sebab orang yang duk tunggu masa tu, memang dia duk tunggu ketibaan kita. Tapi kita kalau sekiranya kita menyalahi janji itu, maknanya kita tak tunai amanah kita terhadapnya. Yang kesembilan, hendaklah kita berpendirian yang tetap, berani dan sanggup menanggung beban ini. Bermaknanya kita adalah berpendirian yang tegak dan teguh di dalam pendirian kita. Dan kita royak gapo kita nak buat, maka insya-Allah kita buat. Jangan duduk loleh, jangan duduk rasanya lembut doa. Lembut tu memang molek, tapi sebahagian ketikanya apabila kita berjanji, kita royak, kita nak buat sesuatu, hendaklah kita jadi tetap pendirian kita, nak jadi berani kita buat. Walaupun benda tu nampak berat setara mana ataupun nampak remeh-temeh, tapi di sisi kita adalah benda tu adalah benda penting. Itulah. Benda tu adalah benda penting, maka hendaklah kita buat. Jadi tubik daripada hati kita sungguh nak buat. Jangan sama sekali kita mengaku Allah. Ya, belum ada nak buat lagi mengaku Allah belah-belah dah. Puasa tak orang pergi, buat dak lagi. Padahal tu benda tu orang-orang lain boleh duk buat belaka, tapi kita tak sibuk buat dengan sebab mengaku dengan diri sendiri katanya tak sibuk buat ataupun tak boleh nak buat. Yang ke-10 iaitunya kita usaha jadi kita ni dipandai sebagai orang yang dihormati. Walaupun kita tak say kepada orang yang nak hormat kepada kita, tapi jadilah cara hidup kita ni bukan orang nampak kita orang hina. Terutamanya dalam kecek pe kita. Bila kita banyak doa gura, kecek jadi kelola doa, gura banyak doa, kecek yang tak senonoh, maka orang tak hormat kepada kita. Dan orang nak tengok kepada kita ni, dia nak hormat tak hormat, dia tengok juga kepribadian kita. Kalau sekiranya kita dipasang yoye hohe sokmo suka sokmo kelola sokmo, orang pun tengok pak setara ni ya. Orang tak hormat lah kepada kita. Sebab tu kita ni kena jadi terhormat. Bukan kita nak kepada orang hormat kepada kita sampai ke orang sanjung, orang puji kita. Tapi dengan sendirinya kalau sekiranya kita duduk di dalam masyarakat betul dengan tempat dia, betul dengan keadaannya, dengan sendirinya orang akan hormat kepada kita. Hormat di sini sama ada ilmu ataupun omong dan sebagainya. Nah, omong tua pun orang hormat juga, hormat sebagai orang tua. Tapi kalau sekiranya orang tua duk berperangai sepengang-pengang budak, maka orang tak hormat dah orang tua tu. Dan orang nampak perih, orang nampak lekeh orang tua tu. Begitu juga ilmu. Kalau sekiranya kita berilmu tinggi, tapi kita tak menjadikan ilmu sebagai satu sanjungi, satu kehormatan di dalam kehidupan kita, maka orang pun tak hormat walaupun kita ilmu banyak. Sebab tu kita kena jadilah kewibawaan di dalam kehidupan kita ni
Jangan sampai kau jatuh sangat darajat kedudukan kita sampai kau orang pandai hina, pandai perih pada kita. Itu pun memang tak molek. Akhir sekali untuk hari ini, hendaklah kita bersifat malu. Perasaan malu ni memang mesti ada di dalam kehidupan kita. Tak kena sangatlah kalau sekiranya kita ni tidak ada perasaan malu, sama ada nak buat gapo ataupun nak kecek gapo. Kena ada kata perasaan ada dalam jiwa kita ni, malu nak buat benda ni. Malunya tak gamuknya nak buat benda ni. Ni tak tu pasal buat. Kecek pun serupa juga. Kena tapih dulu. Kita nak kecek depan siapa? Siapa depan kita? Nah, kena jadi beringat kita nak kecek. Dengan sebab itulah menunjukkan kepribadian kita. Maka sekadar itulah 15 minit yang boleh saya berada dengan sidang pendengar yang dihormati sekalian. Semoga menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita dan kita boleh amal bersama. Dan banyak saya terima kasih kepada Ustaz Ismail. Maka kembali semula kepada Ustaz Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.